Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mengaji ya, yang kita ini tidak sama dengan ahli tarikat. Kita adalah ahli sufi. Ahli sufi udah ada zaman-zaman dahulu, udah ada. Sebelum adanya datangnya Islam pada masa Rasulullah SAW, ahli sufi sudah ada. Dan juga ada kita berita yang Rasulullah di Madinah turun ahli-ahli sufi dari bukit dan lembah masuk ke Madinah dan beriman memeluk agama Islam di tangan baginda. Dan mereka diletakkan bersama sahabat-sahabat yang tidak ada tempat penginapan di Masjid Nabawi dan dipanggil ahli sufah. Jadi ahli sufi sudah ada, dia bukan ahli tarekat. Ahli sufi kita punya ialah Awaluddin Ma'rifatullah. Kalau tarikat, dia mau syariat, tarikat, hakikat, marifat. Dia marifat penghabisan. Dia mesti merangkum atau menjangkau atau mengatasi 7 makam nafsu. Daripada amarah kepada kamilah. Ke atas ke 7. 7 makam nafsu baru boleh sampai kepada makam ataupun pada marifatullah yang di hujung perjalanan. Dan mereka mestilah berzikir beribu-ribu daripada lisan kepada kaf kepada sir untuk mengatasi, membersihkan diri daripada 7 makam nafsu ini dan akhirnya sampai kepada marifatullah. Dan kita ketahui mengikut Ahmad Syarhindi, mustahid Islam ramai terbengkalai di tepi jalan. Dan mengikut Imam Ghazali, banyak sampai mati tidak kesampaian. Dan banyak juga duduk dalam dunia khayalan begitu lama. Dan dia tak sampai-sampai kepada maksud yang dikehendaki marifatullah. Kerana seperti saya tekankan, tarikat dia bukan ilmu, tasawuf ilmu. Kita ahli sufi, kita pelajari tasawuf. Tasawuf itu ilmu. Ilmu hanya satu saja, tentang ketuhanan. Tarikat dia sistem zikir. Membersihkan diri dia. Semoga turun hidayah Allah. Secara laduni kita tengok daripada contoh yang diberi dalam kitab Qadiyah Sufi dan Matin Ling, bagaimana seorang ahli tarikat mencapai ma'rifatullah merusi ilham yang turun. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin. Banyak mengharapkan itu. Bertahun-tahun zikir mengharapkan turun ilham yang membuka pintu makrifat kepada mereka. Seperti yang saya dah terangkan ni, ahli zikir ni, satu dia punya nama Mauli Arabi apa saya dah lupa lah. Turun itu ilham, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang lain, terbuka makna. Dan dia makrifat dan dia menunggu nasib baik dia 1 bulan 4 hari. Tapi ramai yang menunggu tidak dapat, terbengkalai. Ada yang mati tidak sampai, ada yang duduk bertahun-tahun dalam khayalan. Tidak kesampaian. Dan mengikut Syekh Ahmad Alawi dari Tarikat Alawiyah di buku Matin Ling Wali abad ke-20-an, dia kata ke bawah 50% yang dapat mencapai. Di bawah 50% dapat mencapai ma'rifatullah.
Yang lain semua terbengkalai, hanya ada zikir saja. Itu saja, dapat zikir saja. Tapi tak ada ilmu, tak ada pengenalan, tak ada. Tidak sama dengan ahli sufi. Nak jadi ahli sufi, kalau kita baca Profesor Abu Bakar Acim yang buku Penghantar Tasawuf yang dikeluarkan, di situ dia ada tulis, nak jadi ahli sufi mesti pertama-tama sudah mencapai makrifatullah. Itu saya setuju. Tak ada makrifat, jangan kata awak adalah sama dengan kita. Tidak sama. Kerana banyak bezanya. Dari segi pandangan mata hati, dari segi kefahaman, beza. Tidak sama. Tidak sama orang yang buta dan orang yang tidak. Tidak sama orang yang dalam kegelapan dan orang yang dalam terang. Tidak sama orang yang tahu dan orang tidak tahu. Jadi untuk kita mengatakan kita ahli sufi, kita mestilah sudah mencapai makrifatullah. Kerana itu Said Sabiq dalam buku dia Akidah Islam, dia mengatakan awal perjalanan ahli sufi ini, awal perjalanan ialah makrifatullah. Inilah asas, foundation. Dia cakap foundation, dalam bahasa orang putih foundation. Asas atau foundation bagi ahli sufi, makrifatullah. Said Sabiq, kitab dia Akidah Islam. Itu pasal kita awaluddin makrifatullah. Kita tak ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kita awal, tarikat akhir. Itu pasal kita dapat memakrifatkan orang dengan sekejap. Tak sampai setengah hari, dalam 1 jam pun bisa dimakrifatkan. Pasal inilah pintu ahli sufi. Kalau tidak masuk dalam pintu ini, tidak akan menjadi ahli sufi. Pasal dia pandangan orang kebiasaan. Dia tidak dapat mata yang tajam. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, mata kamu sudah tajam. Karena mata ahli sufi ini sentiasa dia nafi dan isbat. Jadi beza. Janganlah kamu kata kamu ahli sufi kalau kamu tidak ada makrifat. Itu pasal awaluddin makrifat. Dan kita tidak perlu berzikir beribu-ribu. Tidak perlu kita beralih tarikat. Dan kita tak perlu bersuluk di hutan, di gua-gua, bukit-bukit. Tidak perlu. Kerana kita bukan para mistik. Mistik ya. Kerana mistik ini, dia punya niat ialah mendapat satu kuasa yang luar biasa. Sama ada hitam ke kuasa tu, putih ke, wallahualam. Dia cari itu kuasa atau keluar biasaan. Dia buat sesuatu yang luar biasa. Ahli sufi tidak. Dia mencari pendekatan kepada Allah dan mencari keredaan Allah SWT. Beza. Masa bila dia sudah kenal, kata Imam Ghazali, mereka akan memperkemaskan diri mereka
untuk beribadah kepada Allah dengan lebih mantap, lebih mantap. Itu dia. Jadi balik semula pada apa Syed Sabiq kata. Ma'rifatullah adalah asas, foundation awal perjalanan ahli sufi. Bukan akhir, awal. Makrifat harus diingat hanya dapat menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha besar, maha tinggi, maha luas, maha mendengar, maha mengawasi, maha mengetahui, maha melihat. Tidak satu helai daun jatuh dalam kegelapan, melainkan dia tahu. Dan dapat menerangkan Allah bersifat maha berkehendak, maha berkuasa. Maha besar, maha tinggi, maha luas. Ini awal. Awal ma'rifatullah. Ini kita tengok sahabat-sahabat semua kebanyakan ada. Nabi-nabi pun ada. Semua ini. Lepas itu, ada lagi satu peringkat. InsyaAllah, minggu depan atau minggu akan datang kita akan sampai. Iaitu, selepas marifat, kita mesti naik masuk satu lagi peringkat supaya kita berdamai dengan Allah. Itulah peringkat keredaan. Keredaan. Di situ kita dapat memahami tentang af'al Allah, perbuatan Allah. Yang awal tu kita hanya kenal sifatnya. Sudah kita kenal tingkatan yang di atasnya. Mengenal akan af'al Allah SWT dan menerimanya. Kenapa ada tsunami, gempa bumi, kanker, leukemia, miskin, kaya, neraka, syurga, orang beriman, orang tak beriman, kenapa ini semua ada? Ini kita di peringkat hanya ma'rifatullah tidak dapat menerangkan. Ini kita boleh terima keadaan. Baik kita tahu akan Allah mi'af'al, kita boleh terima keadaan dan rida. Kita rida dan dia rida. Itu dia. Rida. Pasal itu kita tengok walaupun Siti Aisyah makrifat, walaupun Sayyidina Ali makrifat, tapi kalau Siti Aisyah tidak sampai peringkat ini, dia tidak boleh terima akan berita-berita yang disampaikan kepada dia berkenaan Sayyidina Ali. Maka berperang. Begitu yang kita tengok Nabi Musa alaihissalam. Dia kalamullah. Allah berkata-kata dengan dia. Sudah tentu dia kenal. Khidir pun kenal. Tetapi perbuatan Khidir tu. Yang Khidir berkata, aku buat ni bukan dengan kemahuanku. Ini adalah perintah Allah. Jadi af'al di situ dia tak boleh terima. Dia tak dapat bezakan apa yang Khidir katakan. Jadi ini af'al lebih tinggi. Satu ketika juga, bila Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar tak boleh terima.
dengan pedang. Siapa kata Rasulullah wafat, aku akan bunuh dia. Dia tak dapat terima. Af'al Allah yang boleh hidup dan mematikan. Maka Sayyidina Abu Bakar bawa firman dan bacakan. Kalau nabimu seperti nabi-nabi yang lain sudah wafat, akan kamu tinggalkankah agama Allah? Di situ dia termenung. Dan bila Sayyidina Abu Bakar berkata, siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa menyembah Tuhannya, Allah, dia kekal abadi. Di situ orang kembali semua. Dia orang faham Allah af'al dia. Dia boleh menghidupkan dan mematikan sesiapa juga. Macam mana tinggi martabat kita, dia boleh mematikan. Itu peringkat kedua. Kita ni masih peringkat pertama. Mengenal akan sifat-sifat. Sifat-sifat Allah. Tapi ini mustahak. Walaupun dia asas, tapi inilah pintu, satu pintu saja yang bawa kita masuk ke alam ma'rifatullah. Sini, bukan di nombor dua. Nombor dua, tingkat nombor dua tu, itu sudah masuk ke dalam dah. Kan? Sudah masuk. Itu baru naik peringkat kedua. Jadi peringkat pertama ni yang sangat juga mustahak, kerana kamu bukan adalah di antara kami kalau kamu belum makrifat. Tidak sama. Jadi ini dia, orang mencari beratus tahun, beribu tahun cari pintu makrifat. Ada pergi ke Mekah cari, tak jumpa. Dan saya tahu ada orang pergi Padang Arafah cari, tak jumpa. Padang Arafah dia pergi, tak jumpa. Kan? Ada orang mengaji, hari-hari mengaji dan faham bahasa Arab, tak jumpa. Dan berguru, tak jumpa. Mereka ingat pintu makrifat ni susah nak dicari. Tidak. Dia ada dalam Al-Quran. Cuma kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kita berbanyak kali dalam hidup kita membaca Al-Quran. Khatam dah banyak kali. Tapi kalau orang tidak bukakan pintu itu, tidak kita nampak. Bila dibukakan, kita masuk. Baru terbuka semua pintu makrifat di situ. Itu pasal satu jamaah kata, satu saat saya tidak tahu lagi satu saat. Tahu yang banyak sekali tentang ketuhanan. Dan ini banyak kalian juga berkata sama. Kita yang daif, yang tidak dalam kita pergi keagamaan, tapi bila sudah dapat makrifat, berubah menjadi alim tentang ketuhanan. Jadi itu yang Rasulullah pesan pada sahabat-sahabat. Bila Yahudi itu dah bersetuju mau beriman kepada Allah. Dan sesudah engkau makrifatkan mereka, tengok. Sesudah engkau makrifatkan mereka, katakan semayang 5 waktu itu wajib. Syariah. Makrifat dulu, baru syariah. Sesudah engkau makrifatkan mereka, katakan semayang 5 waktu itu wajib.
Jadi itu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama. Itulah pintu ahli sufi. Nak jadi ahli sufi mesti masuk itu pintu. Mesti mencapai ma'rifatullah. Baru boleh menjadi ahli sufi. Jadi dikatakan, akulah pembenderaan yang tersembunyi. Aku nak dikenali. Dengan itu aku menciptakan ciptaan. Ini bukan kita punya. Ini bukanlah kita punya ahli sufi dalam tasawuf jalan Nabi-Nabi. Ini ada tarikatnya. Tak ada kena-mengena kita. Itu bukan pintu kita. Tak ada kena-mengena. Tapi memang selalu saya dengar ni dari ahli tarikat. Dia nak dikenali, pasal tu dia jadikan ciptaan supaya dapat dia dikenali. Kita punya pintu marifat. Dan ini saya sudah ajari sahabat-sahabat dah beberapa kali lah. Dan sahabat pun dah marifat soal lali tentang ini. Cuma saya nak katakan, ingat saya pesan ini. Walaupun saya akan, kalau umur panjang saya akan bersyarah hingga 40-50 tahun, syarahan saya tetap sama. Tidak akan berubah. Kerana Tuhan tu satu. Pintu makrifat yang saya bawa tu satu. Quran itu satu. Tidak akan ada berubah. Sama juga. Berarti saya mengajar satu ilmu. Sentiasa mengajar ilmu ini. Kalian kalau ikut saya di forum Quora International, kalian juga lihat saya mengajar yang sama. Tak ada berubah itu. Berarti saya tidak faham apa yang saya ajar. Saya tetap ajar yang sama. Dan saya dapat tambah sana sikit, sini sikit, sana sikit, sini sikit, supaya ilmu kita bertambah. Tapi asasnya sama. Kita masuk dengan bimbingan Rasulullah SAW. Baginda berkata, bersabda, pada permulaan Allah saja ada dan tak ada apa pun bersamanya. Itu dia. Kita dapat masuk ke dalam belantara Al-Quran atau dalam kekayaan Al-Quran itu dibimbing oleh Rasulullah ke dalamnya dengan hadis baginda. Permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dia. Itu kunci yang saya dapat. Dengan itu dapat buka harta pusaka dalam Al-Quran. Mandat yang diberi. Tak ada itu. Saya pun macam orang biasa. Mengaji Al-Quran tidak nampak pintunya. Bila dikasih ini, kunci ini, bila masukkan lubang kunci di Al-Quran, buka, terdedah. Ini dia yang Rasulullah kasih. Pada permulaan, Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dia. Yang tunggal, yang awal, Allah. Ada apa bersama dia? Tak ada, tak ada. Dia saja.
rupanya kunci ini dapat buka. Jadi bagi kalian, sahabat-sahabat dia ahli sufi, untuk mengajak yang lain, ini kunci. Kalau kalian betul paham. Tapi ini masih di asas lagi, foundation awal perjalanan ahli sufi. Bila kita tafakurkan ayat ini, sabda baginda ini, pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dia. Maka datang itu firman. Bila aku mau mengendaki sesuatu, aku hanya berfirman kun. Jadilah dan jadilah dia. Bila kita jumpakan dengan pada permulaan Allah saja ada dengan firman kun, di situ timbul soalan. Kalau dia saja yang ada, kepada siapa dia kun tu? Di situ yang Imam Imran Hussein berkata dalam buku dia The Changing Order of Islam, dia berkata, kalau permulaan ada dua, terbalik tauhid. Jadi apakah hubungan pencipta dan ciptaan? Kalau pencipta tu berasingan dengan ciptaan, sudah ada dua, tauhid tumbang. Jadi ini masalah ahli syariah. Itu saya tekankan, ahli syariah tentu-tentu bukan ahli sufi. Kalau tarikat lagi ahli syariah. Ahli syariah dia tetap nampak pencipta dan ciptaan tetap dua. Tapi Imam Imran Hussein berkata, kalau kau nampak dua, tauhid tumbang. Pada permulaan ada dua. Tapi Allah berfirman, kalau ada dua Tuhan, suatu terbalik semua ni yang wujud ini. Binasa semua. Satu saja. Tak boleh ada dua. Kalau ciptaan itu berasingan dengan pencipta, daripada unsur mana ciptaan itu datang? Kalau ciptaan itu datang dari unsur yang lain, maka seharusnya ciptaan itu sembah unsur itu, bukan Allah SWT. Jadi mustahil ini. Bagi kita ahli sufi, kalau kamu berkata ada dua kewujudan, bila masa ada dua kewujudan, bagi kita sudah syirik. Seperti saya katakan, mata kita selalu nafi isbat. Tidak boleh nampak dua. Hanya satu. Jadi ini masalah ahli syariah daripada dulu. Tetap ada dua. Kalau ada dua wujud, kenapa kita mesti sujud kepada dia? Kita seperti Indonesia kata dirgahayu, merdeka, kan, independen. Mari mesti sujud. Oh, dia jadikan, okey, kau dia jadikan kita, unsur kita daripada mana? Kalau unsur kita daripada yang lain, kenapa kita mesti sujud pada dia? Kita mesti sujud pada unsur kita. Kan? Jadi di sini masalah besar bagi ahli syariah. Dia tidak nampak pada yang satu.
Jadi bila dia firman kun itu, kalau tak ada lain yang wujud, ingat Rasulullah kata, pada permulaan tak ada apa pun yang wujud, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekosongan pun tidak boleh ada, kekosongan penciptaan. Maka kita tak boleh kata kita dijadikan daripada tiada. Tak boleh. Tiada tu kekosongan. Kekosongan pun tak ada. Jadi ada buku agama tulis kita dijadikan daripada tiada. Mana boleh? Berarti permulaan ada Allah, ada tiada sebelah dia. Maka kita dijadikan daripada tiada. Sudah ada dua wujud, tiada dan ada. Tak boleh. Jadi ini kita punya masalah. Untuk nak memahamkan mereka yang bukan ahli sufi. Yang setiap masa hanya ada satu wujud. Bukan dua. Seperti kita tunjuk air batu di atas lautan. Banyak air batu di atas laut. Taruh 100 air batu atas lautan. Ahli syariah akan melihat 100 kewujudan dan lautan satu kewujudan. Jadi 101 kewujudan. Ahli sufi melihat satu saja yang wujud, iaitu air. Beza. Bagi ahli sufi, dia bertauhid tetap. Itu pasal bagaimana ahli syariah akan akhir terikut yang baratnya. Seperti kita tengok dalam Gospel Barnabas, bagaimana apa terjadi dengan syariah Nabi Musa dan Nabi Isa diselenggarakan oleh ahli syariah mereka sehingga Jahannam, kita mensyariah akan terikut. Habis. Kalau tidak dihantar Imam Mahdi. Habis. Tetapi insya-Allah ahli sufi tidak akan goncang kerana kita alhamdulillah setiap masa kita akui hanya ada satu kewujudan, Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah nafikan segala-galanya termasuk diri kita, yang wujud hanyalah Allah. Semuanya bila sudah kiamat kedua, yang tinggal Allah sendiri lagi. Pada kiamat pertama, kita syurga, wah happy. Tapi kita ada awal dan akhir. Allah saya tak ada. Maka bila sampai masanya, kita semua sekali akan hilang. Yang tinggal Allah sendiri lagi. Permulaan dia tunggal. Akhir dia tunggal. Tidak boleh permulaan dia tunggal, akhir dia banyak. Tak boleh. Banyak macam mana, dia tak berkahwin, dia tak ada mak bapak, tak ada isteri, tak ada adik-beradik, tak ada partner, dan tak ada serupa dengan dia. Tetap tunggal. Akhir pun tunggal. Aku yang awal, aku yang akhir. Awal aku juga tunggal, akhir pun aku juga tunggal. Dan dia juga berkata, aku zahir batin aku. Berarti satu juga, tunggal. Yang zahir pun aku, yang batin pun aku. Tak ada yang tengah, tak ada yang tepi, tak ada yang hujung, tak ada.
Aku yang zahir, aku yang batin. Satu juga. Jadi permulaan yang tunggal, dia satu saja. Rasul cakap, tak ada apa pun bersama dia. Tak ada apa pun bersama dia. Maka kepada siapa dia firman kun? Di situ masuk kunci dalam lubang kuncinya. Masuk trap. Dan kita tahu permulaan dia saja yang ada. Kepada siapa dia kata kun, dia firman itu di lubang kunci. Trap. Jawapannya kalau tak ada siapa, kepada diri dia sendiri. Itu pasal kita berkata, apa pun berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Nah inilah Allah orang yang mendapat rahmat dan petunjuk. Rahmat dan petunjuk. Ini dia yang kita nak sampaikan, nak bukakan. Bila kita dah masukkan soalan ini kepada kuncinya, pada permulaan dia saja yang ada, masuk kuncinya. Jadi kepada siapa dia firman, terbuka pintu marifat kepada diri dia. Tak ada yang lain. Kalau ada yang lain, sudah tauhid tumbang. Sudah ada lebih dari satu. Tidak boleh. Maka dia firman kepada diri dia. Apa terjadi bila dia firman kepada diri dia? Dan bolehkah dia firman kepada diri dia? Boleh. Dia firman kepada diri dia. Dalam Al-Quran, dua firman. Kasih sayangku mendahului. Aku menetapkan kasih sayangku atas diriku. Dua firman. Dan dalam hadis tu Rasulullah berkata, dia punya rahmat. Dia berfirman pada dirinya, rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Ada. Nah, Al-Quran dia menetapkan kasih sayang dalam diri dia. Dua firman. Dalam hadis, Rasulullah berkata, Allah Ta'ala berfirman pada diri dia bahawa dia punya rahmat mendahului kemurkaan. Jadi dia bisa berfirman pada diri dia. Tak ada masalah. Maka dia berfirman kepada diri dia. Kun. Terjadilah ciptaan. Daripada mana ciptaan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Jadi bila kita sudah faham ini, dia firman kepada diri dia, maka terjadinya ciptaan daripada diri dia. Di sini timbul, adakah kesemua diri dia itu menjadi ciptaan? Satu pada yang ramai, ramai itu ciptaan. Satu itu Allah. Semua itu pada yang satu. Iaitu Allah itu ciptaan, ciptaan itu Allah. Itu fahaman kuadat wujud. Itu yang Sayyidina Ali tolak.
Tak mau terima. Dihalau ketuanya Ibnu Sabah ke Madain. Bila murid-murid dia menjadi mempertengahkan kefahaman wahdatul wujud ini, Sayyidina Ali perintahkan mereka ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tidak mau terima. Jadi kita kena waspada bila kita baca buku, baca puisi-puisi yang menekan aku adalah dia, dia adalah aku dan sebagainya. Ini fahaman wahdatul wujud. Dan ini fahaman juga dipakai oleh Hindu. Ramai pada yang satu, satu pada yang ramai. Maka saya sendiri sudah keluarkan, sudah isytiharkan fahaman ini sesat dalam rakaman video saya, zikrullah kedua. Tak boleh pakai. Kerana hanya ahli sufi boleh menghukum ahli sufi. Kerana kita faham sesama kita ilmu tasawuf. Kamu tak boleh panggil ahli syariah atau ahli tarikat menghukum ahli sufi. Pertama, mereka belum makrifat pun. Kedua, mereka tidak faham ilmu sufi. Itu pasal Junaidi Baghdadi menghukum Al-Halaj, dua-dua ahli sufi. Wali Songo menghukum Syekh Siti Jenar, dua-dua ahli sufi. Kerana itu di Zikrullah 2, saya dah mengisytiharkan fahaman ni tak boleh pakai. Dan ingat sahabat, fahaman wahdatul wujud ni timbul dalam masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, yang akhir. Dari segi 4 sahabat ni, dia yang akhir lah. Ini bukan ahli tarikat ilmu. Ahli tarikat timbul 300 Hijriah. Rasulullah tak ada, sahabat tak ada, boleh timbul. Jadi saya kata mereka adalah sistem zikir tak berilmu. Maka dia tangkap muat fahaman wahdatul wujud tu masuk ke dalam tarikat dan mengatakan mereka ahli tasawuf atau ahli sufi. Tak betul. Dan itu fahaman wahdatul wujud bukan tarikat punya. Itu ahli tasawuf yang menyeleweng. Yang dihukum oleh ahli tasawuf juga sesat. Dan kefahaman Nur Muhammad, yaitu separuh Nur Allah atau Ruh Allah menjadi separuh Muhammad. Ruh atau Nur Muhammad. Dan kita datang dari separuh itu. Ini fahaman timbul selepas wahdatul wujud disingkirkan oleh Sayyidina Ali. Masih dalam tasawuf. Jam belum timbul lagi tarikat. Sudah dikondem dan saya sendiri mengatakan sesat.
dalam zikrullah kedua. Ditangkap muat oleh tarikat yang datang kemudian dan mengatakan ini ilmu mereka. Kan, ini ilmu ahli tasawuf yang sudah dikatakan menyeleweng. Tak ada kena-mengena dengan tarikat. Dan mereka mengatakan faham Nur Muhammad, separuh Allah, Nur Allah atau Ruh Allah, menjadi separuh Ruh atau Nur Muhammad. Tak betul. Kita tunjuk kepada kitab Gospel Barnabas, Injil Barnabas, yang orang Kristian semua mengatakan, oh, Gospel Barnabas ni satu penipuan abad ke-16. Mana ada penipuan? Mereka pun cakap Al-Quran penipuan, satu penipuan. Bukan saja Gospel Barnabas, Al-Quran mereka satu penipuan. Dan Gospel Barnabas ni sekarang ada dengan pemerintahan Turki. Disimpan dah 12 tahun ni. Gospel Barnabas 1,500 tahun umur. Disimpan oleh kerajaan Turki. Dan Pope Benedict tahun 2012 minta untuk melihat Gospel Barnabas ini yang ahli. Dan kita diberitahu selepas itu, dalam itu dia minta Februari 2012 untuk melihat. Dan lepas tu kita diberitahu Februari 2013 dia minta melihat, 2013 dia resign, letak jawatan sebagai Pope, satu kedudukan yang tinggi, dia resign, berhenti dari jadi menjadi papal atau Pope. Dia tak nak beritahu sebab dia sudah tua, padahal dia tak tua, dia kurang sihat, itu saja. Dan ini juga Gospel Barnabas yang banyak sandaran, petikan yang diambil oleh Bishop Keldani, Benjamin Keldani, yang berjumpa Gospel Barnabas ni di perpustakaan Pop di Rome, dan dia keluar dan masuk agama Islam. Namanya ketukar pada Abdul Ahad Daud. Dan dia menulis buku Muhammad in the Bible, dan banyak sana sandoran dia. Banyak bersandar kepada Gospel Barnabas. Bagaimana Rasulullah sudah diisytiharkan akan datang ke dunia ini. Dan arwah Ahmad Deedat pada permulaan dia berdakwah banyak bersandarkan kepada Muhammad in the Bible. Mereka, oh ini satu penipuan. Di Turki sudah ada ini 1,500 tahun kitab Gospel Barnabas ni. Turki ada simpan. Pope Benedict minta lihat, tak sampai setahun dia resign. Resign mana?
berhenti, dia minta berhenti daripada jadi ketua Roman Catholic. Dan tidak ada buku ada dengan kerajaan Turki. 12 tahun dia simpan. Buku kitab ni dijumpa dan dipelihara oleh kerajaan Turki. Ada. Jadi jangan kita ikut-ikut ni pandangan bukan Islam. Yang ini kitab satu penipuan. Bukan ini saya dia kata. Quran pun dia cakap penipuan. Kita ambil daripada kitab-kitab lama. Konon Rasulullah tulis dari kitab-kitab lama. Wah, bukan main Rasulullah boleh tulis pula. Jadi kembali kita. Dalam Gospel Barnabas itu, Nabi Isa berkata, Roh Rasulullah sudah dijadikan 60,000 tahun sebelum dijadikan yang lain, yaitu langit dan bumi. 60,000 tahun sebelum dijadikan yang lain. Pasal pada masa itu sudah ada Siratul Muntaha, sudah ada air di bawah Arash, sudah ada Arash, sudah ada tirai nur. Dan 60,000 tahun sebelum dijadikan yang lain itu, berarti 7 lapis langit dan bumi-bumi. Sebelum ada. Roh Rasulullah dijadikan dan Allah berfirman, kerana kaulah aku jadikan yang lain. Tak ada Allah berfirman, separuh roh aku jadikan kau. Tak ada. Merepek, tak ada. Dan kitab Rasul. Tak ada sebut. Separuh roh aku jadi separuh kau. Tak ada. Separuh nur aku menjadi nur kau. Tak ada. Mana Allah berkata dalam itu, roh Rasulullah dijadikan 60,000 tahun sebelum dijadikan yang lain. Dan Allah letakkan roh dia tu di satu tempat yang indah. Itu tempat yang indah sudah ada sebelum roh itu. Betul, itu pun di luar daripada masa roh itu terjadi. Dan Allah berfirman, kerana engkau, bukan daripada engkau. Kerana engkau, aku jadikan yang lain. Supaya mereka dapat mengenal engkaulah rahmatul. Adalah engkaulah wakil aku rahmatul alamin. Jadi Rasulullah akan turun sebagai membawa rahmat Allah kepada dunia. Kerana engkau, aku jadikan yang lain. Bukan daripada engkau. Di sini, Nur Muhammad pun tak boleh pakai. Mereka balik kepada surah Nur, An-Nur. Itu nanti saya akan datang. Tapi sebelum itu, biasa saya dengar mereka menggunakan firman, bukan kau yang melempar Muhammad, yang melempar aku. Itu nak menunjukkan Muhammad itu separuh Allah. Tapi setelah itu mereka lepaskan pula. Padahal itu lebih kuat dari surah Nur. Ini lagi kuat. Kerana apa mereka lepaskan? Kerana dalam firman itu, Rasulullah membunuh. Bukan kau yang membunuh Muhammad. Dari di situ mereka kurang senang.
bagaimana kita terjadi nur, bahkan nur ni bunuh kita pula kan. Atau kita terjadi roh Muhammad bunuh kita pula kan. Itu orang tak sedap tu. Dia lepaskan firman ini. Dia pegang sesuatu nur. Dan dia mengatakan firman Allah lah nur langit dan bumi itu. Nur itu adalah nur Muhammad. Merepek. Nur lah. Tak ada kena mengena dengan nur Muhammad. Semua orang pun ada nur. Dia lupa Allah berfirman, akulah masa. Jangan mencaci masa. Akulah masa. Adakah ada yang terjadi daripada masa? Bukan daripada nur Muhammad. Ya Allah pun masa. Tak boleh. Dan Dr. Yusuf Qadawi kata tak ada dalil. Dia fatwa tak ada dalil tentang ini. Tak boleh. Roh Rasulullah ni ciptaan juga. Aku jadikan 60,000 tahun. Aku jadikan 60,000 tahun. Sebelum aku jadikan yang lain itu, iaitu langit dan bumi. Dijadikan. Jadi Nur Muhammad pun tak boleh pakai. Dia firman kun. Bukan semua diri dia menjadi Tuhan. Itu wahdatul wujud. Bila semua dah jadi Tuhan tu ciptaan tu Tuhan. Bila mereka dah jadi Tuhan, tak payah sembahyang, tak payah apa. Syariah tergugur daripada mereka. Besi panas dah jadi api, tidak beza besi panas dengan api. Bila dia sudah fana, dia sudah jadi bakar. Mana kekal. Dia sudah sama taraf dengan Allah. Ingat saya selalu berkata, kalau kita nak jadi Tuhan, kita ciptaan, matahari pun boleh jadi Tuhan. Dia kata, aku pun ciptaan, kau pun ciptaan. Kau nak jadi Tuhan, aku pun nak jadi Tuhan. Mari kita lawan ludah. Habis kita hangus. Jadi Tuhan pula. Ya. Habis kalau yang gigi bogi semua kan, tak ada kemampuan nak bikin gigi. Habis jadi Tuhan, orang pun ketawa. Tuhan pun gigi bogi ke? Tak boleh bikin baru ke? Lagi masalah. Ini semua merepek. Jangan kita ikut ni. Tidak kena. Bila dia firman tu, kun. Itu yang Sayyidina Isa alaihissalam berkata dalam Gospel Barnabas. Sedikit diri dia tu tak sebesar, tidak kecil sebiji pasir. Menjadi semua ini. Tidak besar dia sebiji pasir menjadi semua ini. Atau setitik air daripada lautan. Begitu besar. Lebih kecil dia setitik air daripada lautan. Kecil. Kalau basuh orang putih, kita boleh pakai satel. Satel makna ada macam tak ada. Ada macam tak ada. Satel. Mana terlampau kecil. Tapi bila baru-baru nak mengajar perkara ni, kita nak cakap halus. Orang pun nanti bingung. Macam mana halus ni jadi ciptaan ni kan? Halus. Jadi kita pakai totek-tot sedikit diri dia. Berarti Nabi Isa berkata tidak sebesar sebiji pasir. Seperti juga Nabi Isa berkata tidak sebesar setitik air daripada lautan atau sebiji pasir dari padang pasir. Tapi alhamdulillah sahabat Mono ada kasih saya satu hadis. Rasulullah bersabda
7 lapis langit dan bumi tidak sebesar sebiji sawi kepada Allah SWT. Kecil. Kalau saya bersyarah dalam bahasa orang putih, saya boleh kata subtle. A subtle part of it. Senanglah kita boleh terima, kita boleh faham, itu kena, ngam betul. Tapi kalau saya cakap diri dia yang halus itu, orang bingung halus macam mana, halus. Orang bersungut kan. Halus macam mana ni? Halus macam mana? Itu paksa pakai totet tot, lebih kecil dari sebiji pasir. Adakah berpisah ini dengan Allah? Yang sedikit diri dia menjadi semua itu. Adakah berpisah? Yang jahil ni mengatakan tuduh, saya kata ini berpisah, jadi Allah tu boleh dipisah-pisahkan. Ini jahil kerja. Bila saya kata jari saya ini kecil, adakah dia terpisah dengan jasad saya? Kalau gajah berkata ekor dia kecil, adakah terpisah dari dia punya badan? Dia mengatakan, bila saya sedikit dia berpisah. Mana boleh berpisah? Ini jahil lah. Tidak faham dan pandai-pandai berkata yang bukan-bukan. Bila saya kata, seorang kata, awak badan besar, kaki kecil, badan, macam orang angkat weight. Kaki awak 5 kaki saja besar. Sepatu awak macam kanak-kanak tau, saiz. Tapi awak punya badan, heavyweight. Kan? Tapi kaki 5 feet, 5 kaki saya. Sepatu awak, sepatu budak-budak tau, 5 kaki. 5 feet. Kan? Kecil. Adakah berpisah tu yang kecil kaki dia dengan dia? Saya kata sedikit dia macam kita pisah-pisahkan Allah. Subhanallah. Kan? Bila Allah berfirman, aku yang halus tu tak berpisah. Tak ada pula dia cakap, itu Allah berpisahkan diri dia. Kan? Tapi sekarang bila orang timbulkan, kita okeylah, tamu kita pakai baliklah yang halus lah. Yang diri dia yang halus tu menjadi semua. Tapi kalau susah nak faham, ingat. Nabi saya lebih kecil dari sebiji pasir. Ataupun lebih kecil daripada setitik air daripada lautan. Atau selalu saya katakan stoted tot. Nak mempertekan kecil tu. Kerana bila kita pakai halus, orang bingung. Tapi kalau dalam bahasa orang putih, Inggeris, kita kata subtle, tak ada problem. Orang boleh faham apa maksudnya. Boleh faham. Mana memanglah kecil. Memanglah kecil. Sedikit diri dia yang kecil itu. Menjadi semua ciptaan. Semua ciptaan. Termasuk ruang dan masa. Termasuk ini. Jadi kita boleh masukkan kunci pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa bersama dia. Masuk ke lubang kunci kepada siapa dia firmankan kun, kita pusing kerap tak pada diri dia yang sedikit. Itulah dalam suratul Nur dia berkata, akulah nur langit dan bumi. Ibarat satu lubang yang tidak tembus. Kita ambil ni satu lubang yang tidak tembus. Satu bola kaca.
ataupun satu bola air batu dalam lautan. Dalam lautan. Jadi lautan itu sedikit air dia menjadi satu bola air batu. Dalam kosong. Itu dikatakan lubang yang tidak tembus. Bola air batu dalam lautan. Bukan luar. Dalam. Dan air batu terjadi daripada air lautan itu sendiri. Bukan lain tempat. Dari air lautan itu sendiri terjadi satu bola air batu yang dalam dia kosong. Itu yang Allah berkata, satu lubang yang tidak tembus. Walaupun kosong, tak ada lubang tembus. Dia tertutup macam bola. Itu kalau dah bahasa orang putih, dia panggil niche. Satu niche. Satu tempat yang kecil. Niche. Satu macam gurisan. Tapi kita pakai satu lubang yang tidak tembus, satu bola air batu yang dalamnya kosong dan tak ada lubang yang lain yang dapat tembus. Memang satu bola yang tak ada lubang-lubang lain, tapi dalamnya kosong. Surah An-Nur. Dan Allah berfirman, dalam lubang itu ada pelita. Di sini kita kembali bila dia firman kun. Sedikit diri dia ataupun yang halus itu menjadi bola air batu itu. Bekas atau bola air batu. Dan di dalamnya ada lampu bola air batu. Di dalam ada lampu, ada cahaya. Itu wajah. Tanda bila firman kun, bola air batu ini yang kosong dalam bercahaya. Ada api. Ada cahaya. Ada pelita bercahaya. Itu dia, bila bola air batunya dalam itu bercahaya, itulah zat dia. Zat dia. Zat dia. Jadi bila dia firman kun, terjadi satu bola air batu dalam kosong, dan dalam kosong itu ada cahaya. Bercahaya itu, itulah zat dia. Dipanggil zat. Jadi bola air batu itu terus bercahaya menjadi zat. Dipanggil zat. Kamu mesti ingat, pada masa ini belum ada masa. Ini serentak. Bola air batu tu bercahaya serentak. Jangan kata, oh bola air batu dulu kosong dalam, belakang bercahaya. Tak. Dia serentak. Pada masa itu belum ada masa. There is no time. Ini alhamdulillah jamaah kita si Din tu, dia Penang, dia faham tu. Sekarang dia dah jadi orang Kuala Lumpur. Dia faham. Di sini tak ada masa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bila dia firman kun, dia bukan macam kita Allah. Dia serentak semua berlaku. Serentak. Walaupun dalam Al-Quran dia aturkan, tapi serentak, sebenarnya serentak. Dia firman kun, terjadi bola air batu, terjadi cahaya, dan bola air batu itu jadi, itu cahayalah yang dipanggil zat awal ciptaan. Dia bola air batu itu dengan zat itu terjadi sama. Jadi itu dipanggil wajah bercahaya, berwajah. Itulah pelita, itulah zat. Itulah awal ciptaan dan unsur ciptaan wajibul wujud. Itu dia.
Dan dari situ datang mungkin wujud terzahir yang lain. Yang dipanggil mungkin wujud. Termasuk semualah ciptaan serentak terjadi. Tujuan belum lagi ada masa lambat nanti. Sudah terjadi semua baru dimasukkan dalam 6 masa. Itu lambat. Jadi dia firman kun, terjadi bola air batu, terjadi cahaya dan bola air batu, terjadi ciptaan yang lain, itu Lauh Mahfuz. Di sini dalam surah An-Nur bila firman kun terjadi bola air batu, belakang ada pelita, itulah zat, belakang ada dalam pelita tu ada Allahu Akbar, saya dah lupa. Itulah Lauh Mahfuz. Ada satu kaca lah, kaca. Pelita itu dalam satu kaca. Itulah Lauh Mahfuz. Dan kaca itu bersinar-sinar seperti bintang. Itulah ditutupi oleh tirai nur. Tirai nur. Itu bukan firman mengenai Nur Muhammad. Tak ada kena-mengena, oh mak tuan. Tak ada kena-mengena. Tapi nak digunakan sebagai asas kefahaman Nur Muhammad. Tak ada kena-mengena. Nur Muhammad dijadikan 60,000 tahun sebelum dijadikan yang lain. Ingat, sebelum dia terjadi sudah ada Siratul Muntaha. Itu yang saya katakan, rohnya diletakkan tempat yang cantik tu, yang indah. Saya mengatakan itulah Siratul Muntaha. Di atas Siratul Muntaha itu air, di atas air itu arash, di atas arash itu tirai nur. Ini unsurnya bukan dari Nur Muhammad. Kalau dikatakan Nur Muhammad unsur, ini tak ada kena-mengena dengan Nur Muhammad. Habis. Jadi sedikit diri dia itu adalah itu yang halus. Dalam bahasa orang putih, saya senang ada the subtle part of it. The subtle part of itu tak ada problem. Bahasa tu ngam. Tapi okey, saya gunakan diri yang halus. Diri dia yang halus tu. Jadi lebih senang kat tot atau lebih kecil dia sembunyi pasir, lebih senang. Tidak bercerai. Tidak bercerai. Adakah jari saya yang kecil ini bercerai dengan diri saya? Kan? Adakah janggut saya yang serlai ini bercerai dengan diri saya? Tak ada. Yang halus, janggut yang halus bercerai. Tak ada. So, jangan jahil. Kan? Dan ingat, semua saya katakan, saya beri rujukan. Pasal saya dah belajar sampai master's degree. Dan saya sudah di-train dalam master's degree. Apa pun cakap tulis, mesti ada rujukan. Orang tak mau dengar kamu kata. Orang mau tahu mana kamu ambil ni. Rujukan ni mana dia. Itu dia. Saya kasih. Gospel Barnabas ni dah difatwakan oleh fatwa komiti Universitas Ain. Ain ke? Saya lupa. Boleh kita gunakan. Sudah pasal saya gunakan. Jadi sedikit diri dia yang halus itu menjadi semua ciptaan. Kita dah dapat kunci, permulaan dia saja yang ada. Tak ada apa bersama dia. Kita masukkan lubang kunci iaitu dia firman kepada siapa? Trump. Kita pusing Trump kepada diri dia.
Jawapannya pada diri dia, tak ada yang lain, hanya dia. Jadi soalannya ke semua diri dia ke, atau separuh diri dia seperti Nur Muhammad separuh, atau sedikit? Sedikit. Bila kita dapat jawapan yang benar, terbuka semua pintu makrifat dalam Al-Quran. Yang mengikut Nur Muhammad wadatul wujud tak dapat buka. Pasal tak kena. Tak kena dengan dia punya kod tu, dia punya kita kunci, kita punya 1, 2, 3, terap betul. Dia pun 1 tak boleh buka. Nur Muhammad tuk pun tak boleh. Kita 1, 2, 3 terap terbuka. Sedikit. Atau yang halus itu. Maka baru kita nampak, wih, itu yang terduduk kita tu. Kalau semua ini, termasuk ruang dan masa semua, jadikan satu, tidak sebesar satu biji sawi, atau tidak besar daripada sebiji pasir, atau halus kepada Allah SWT. Oh, mak tuan, tentu dia maha tinggi, maha luas, maha besar. Itu yang kita terduduk tu. Terduduk dan nangis. Ya Allah, ya Karim. Itu pasal Nabi Isa berkatakan, aku nak ceritakan besarnya Allah. Aku menggigil kat dunia ini kita tidak akan faham tentang dia, Nabi Isa berkata. Kan? Itu pasal bila Kristian berkata, aku adalah rupa bapa. Mana Nabi Isa tu adalah sama dengan Tuhan. Aku adalah sama dengan rupa bapaku. Ya. Dia I'm in the image of God. Saya cakap, ekor gajah mana boleh jadi gajah? Tak masuk di akal. Mana? Terdiam mereka. Kan? Kita ni, kalau kita semua ni adalah ekor gajah, gajah tu sangat besar. Mana ekor gajah boleh jadi gajah? Mana ujung jari kita boleh jadi diri kita? Tak boleh. Tak masuk di akal. Jadi diri yang halus itu menjadi semua ciptaan, termasuk ruang dan masa. Bila suatu betul tu terap terbuka, baru datang ilmu yang yakin. Oh, itu pasal dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Tapi mesti ingat bila kita kata sedikit diri dia itu menjadi semua ini, kita mesti ingat dia punya proses. Sedikit diri dia menjadi dulu zat. Pelita dalam lubang. Pelita dalam bekas. Sedikit itu diri dia menjadi zat pelita. Zat itu dalam kaca, iaitu dalam lauh mahfuz. Sedikit diri dia menjadi zat, dan zat terzakhir. Zat yang wajibul wujud terzakhir menjadi mungkinul wujud. Wujud yang mungkin. Itu yang dalam kaca, dalam lauh mahfuz. Jadi semua ciptaan yang mungkin berada dalam lauh mahfuz yang juga mungkinul wujud. Jadi zat terzakhir menjadi semua dalam ciptaan, dalam ada lauh mahfuz dan lauh mahfuz juga. Mungkinul wujud. Jadi ini semua tidak sebesar sebiji pasir. Halus, halus.
sudah tentu Allah Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Luas. Itu baru kita tercengang. Itu baru ada satu tarikat berkata saya ikut mursyid 20 tahun, nak terangkan Allah Maha Besar pun tak boleh. Ikut ustaz tak sampai setengah jam dah boleh. Itu juga ahli parlimen Singapura yang sudah jadi mantan ahli parlimen. Cari makna Allah Maha Besar, tak ada ulama boleh terangkan. Boleh tengok siaran saya di YouTube, dia faham. Terus faham. Jadi bila kunci soal masuk soal buka kena pada dia itu, maka terbukalah pintu-pintu makrifat dalam Al-Quran. Jadi bila kita sudah faham tu, sedikit diri dia menjadi zat. Dan zat itu wajib wujud menjadi mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Maka bila kita sedar semua itu tidak sebesar sebiji pasir atau halus, maka kita sudah faham, terbuka pintu makrifat tentang dia Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Luas. Tentulah kalau semua ini jadikan satu tak sebesar sebiji pasir atau halus, tentu Allah Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Luas. Dan bila kita sudah faham zat itulah wajibul wujud, untuk wujud yang lain yang mungkinul wujud, berarti setiap ciptaan yang lain termasuk ruang dan masa, di sebaliknya mesti ada zat. Tak ada zat, tak ada mereka. Kerana zat adalah wajibul wujud. Dan ingat sahabat-sahabat saya pesan, Allah tidak berzat tahu. Jangan merepek cakap ini zat Allah. Jangan. Zat adalah ciptaan yang awal. Bila Allah firman kun, sedikit dia yang halus itu terzahir menjadi zat. Bercahaya. Terzahir itu bercahaya. Kan? Bercahaya menjadi zat. Zat itu yang bercahaya. Jadi Allah tidak berzat. Betul Allah dah jadi macam pokok berzat, apa pun macam-macam lagi berzat. Allah pun ciptaan ada berzat. Tak ada. Ciptaan zat bukan zat Allah, bukan. Zat ciptaan Allah. Zat itu ciptaan, bukan sebahagian Allah. Tidak. Bukan zat Allah. Maksud zat Allah mana? Zat ciptaan Allah. Dia adalah ciptaan yang awal. Dialah ciptaan yang wajibul wujud. Iaitu dialah ciptaan asas kepada semua ciptaan yang lain. Atau unsur atau asas penciptaan yang lain. Sebab ciptaan yang lain yang datang dari wajibul wujud, kita panggil mungkinul wujud, wujud yang mungkin. Itu mesti jelas. Jangan tersilap mengatakan zat Allah. Bukan. Zat ciptaan Allah. Kalau kita kata pun tersilap ke zat Allah, kita maksudkan zat ciptaan Allah. Jadi kalau zat adalah wajibul wujud, semua ciptaan mesti ada zat di sebaliknya. Seperti air batu tu wajibul wujud tu air. Air batu tu mungkinul wujud. Untuk air batu wujud, mesti ada air yang wajibul wujud. Jadi setiap kali kita melihat air batu, kita tahu di sebaliknya air. Di situ pandangan nafi isbat kita sudah pakai. Pasal kita ada ilmu yang yakin, kita tahu di sebalik semua ini adalah zat, kerana zat adalah wajib wujud. Kita sudah ada itu ilmu yakin.
zat awal ciptaan, dialah zat wajib wujud. Yang lain ciptaan terjadi daripada dia. Dan dengan itu di sebalik semua ciptaan ni mesti ada zat yang wajib wujud. Itu ilmu yang yakin. Seperti kita tengok air batu, kita mesti ada air. Kerana air adalah wajibul wujud untuk air batu. Jadi kita sudah ada ilmu yang yakin. Wah. Dah pintu marifat terbuka lagi, kefahaman masuk. Bagaimana dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Tentu kefahaman masuk kerana kita tak sebesar sebiji pasir halus. Dan kalau zat adalah wajibul wujud, berarti semua ciptaan mesti ada zat. Tak ada zat, tak ada ciptaan. Jadi di setiap ciptaan mestilah ada zat. Kerana ciptaan itu terzahir dari zat, itu yang dikatakan dialah yang zahir dan batin pun dia tu. Zat berupa ciptaan dan zat jugalah di sebalik ciptaan. Jadi di sini, di mana pun kamu memandang, di situ aku ada, atau wajahku ataupun zatku ada. Oi, tak boleh lari. Itu yang kita kata orang, oh kenal diri kan, kenal Allah. Betul, kat diri itu pada zat. Tapi kita boleh cabut satu janggut ni, kenal janggut pun boleh kenal Allah. Orang boleh marah. Tapi betul, di mana kamu mandang? Tapi ahli sufi, dia tidak pandang pada sifat. Kalau dia masih pandang pada sifat, dia bukan ahli sufi. Dia pandang nafi sifat. Dia tidak nampak lagi sifat. Dia sudah isbatkan zat. Jadi di mana kamu memandang? Di situ ahli sufi, dia sudah tidak nampak kelibat sifat itu. Yang dia isbatkan zat. Yang di sebalik itu. Jelas zat. Di sini kita balik pada ayat takasur. Dengan ilmu yang yakin, kita dapat melihat neraka jahanam. Latarahun jahim. Dengan ilmu yang yakin, neraka jahanam pun dapat kamu lihat. Jadi kita dapat melihat zat di sebalik semua ciptaan ini kerana kita ada ilmu yang yakin. Iaitu kita tahu di sebalik mungkinul wujud ni ada wajibul wujud, iaitu zat. Bila kita dah tahu sebalik semua ciptaan mesti ada zat yang wajibul wujud, itu ilmu yang yakin, maka bila kita memandang di mana pun kita nampak zat. Kan? Jadi kalau tengok ayat takasur ada dua. Yang pertama dengan ilmu yang yakin, mereka akan melihat zat. Dan selepas itu mereka akan melihat neraka jahanam. Lepas tu Allah boleh, dan mereka akan melihat neraka jahanam. Kan? Mereka akan melihat dan mereka akan melihat dengan neraka jahanam. Jadi dah tak ada lagi pakai pengetahuan lagi. Dia terus saja zat. Dua step. Pertama kita kenal dengan ilmu. Jadi kita, tentulah dia di sebalik tu zat. Di mana kita memandang di situ dia ada zat, dia ada situ. Zat dia ada situ. Macam one way mirror. Tetapi bila kita sudah biasa, kita tak cakap itu lagi. Kita, zat lah belakang. Tak ada kita cakap, wajib wujud lah, hamba tak ada. Terus, apa di sebalik ni, zat. Seperti tengok terus ya, tak payah pakai ilmu lagi. Terus. Itu bahagian kedua. You tengok ayat takasur. Satu mengurusi pengetahuan, lepas tu tak payah lagi. Terus tak boleh. Kan? Jadi, kita boleh tengok di sini, terbuka lagi satu pintu marifat. Bukan saja kita kenal dia maha tinggi, maha luas, maha besar. Kita sudah faham
di mana kamu memandang, di situ aku ada. Kita sudah faham. Oh, sudah pukul 11 ya. Okey. Jadi balik semula. Kita sudah faham dia maha besar, maha tinggi, maha luas, sudah terbuka. Sekarang terbuka pula. Di mana kamu memandang, di situ aku ada. Loh, banyak orang mencari ini makna ayat ini. Dan banyak juga ahli syariah takut dengan ayat ini. Karena apa yang dipandang pokok, batu, kayu, langit, ini ke dia. Karena tidak sama orang yang buta ataupun orang yang celik. Saya berhenti di sini udah jam 11 ya. 11 5 minit lepas 11 ya. InsyaAllah kita akan bersambung lagi minggu depan. Saya kembali kepada Bayu. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Seperti biasa, sahabat, kita berikan waktu kesempatan untuk bertanya. Dan mungkin nanti di akhir 5 menit Ustaz berkenan untuk membimbing kita bersama untuk zikrullah Ustaz seperti minggu kemarin. Baik, untuk pertanyaan silakan sahabat yang akan bertanya. Seperti biasa, langsung membuka mic dan mengucapkan dari mana dan namanya siapa. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum. Oke, Bang Rusdi, silakan Bang Rusdi. Maaf Ustadz, lampu lagi mati jadi video gelap. Mau tanya tentang sholat wusta Ustadz. Kenapa ya? Itu saja Ustadz. Ini Ustaz ni adalah salat asar. Jadi Allah pelihara. Kalau saya tidak silap, kamu pelihara salat Ustaz kami itu salat asar. Jadi apa masalahnya dengan itu? Enggak cuma baca di ayat Ustadz. Peliharalah segala sholatmu dan sholat wusta. Jadi enggak ngerti Ustadz, apa itu sholat wusta? Sholat asar ya Ustadz. Baik, sudah Mas Rudi? Cukup? Baik. Oke, sudah. Sudah, baik. cukup alhamdulillah terjawab ya. Baik Ustaz, tampaknya udah cukup larut. Mungkin diakhiri dengan zikrullah saja Ustaz, 5 menit Ustaz. Jadi ingat ya, kita ingat Allah, bila cakap Allah, ingat Allah. Bahkan tu fokus. Mata hati fokus, kunci. Lepas tu kita relax. Duduk atas, jangan turun. Semua sudah sedia. Bismillah, ingat Allah. Allah dalam minda kita. Allah. Fokus. Kunci. Istiqamah. Bertahan. Tak boleh buat lagi. Ingat Allah. Jangan ada huruf, jangan ada cahaya, jangan ada apa-apa. Ingat Allah. Dan terus fokus. Tumpu ya. Kunci istiqamah. Ingat kita tak ada informasi tentang Allah. Jadi kita tak boleh lupakan dia. Hanya ingat Allah. Dan benda kita Allah. Fokus. Tumpukan kunci istiqamah. Bertahan. Dan relax. Jangan tekan. Jangan. Relax. Ingat dia di minda kita. Relax. Kalau kita menghadap ke atas, itu kita di base camp. Kalau kita pusing, kita menghadap ke arah mata kita, itu pintu belakang.
Jadi terpulanglah awak nak tengok terowong yang menghadap mata kita itu awak duduk di pintu belakang, atau awak nak pusing menghadap ke atas itu awak di base camp. Sama jugalah pintu belakang dengan base camp sama, cuma arah di mana awak nak lihat. Sudah 5 menit, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Kalau itu susah tadi, kalau boleh tambah dengan suratul Ikhlas untuk bantu kita daripada bawah. Lalu tapi nampak semua alhamdulillah bisa. Ya, terima kasih. Bayu. Baik, Ustaz, rupanya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Bayu, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.